Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin sa'id. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Fadil Imam hadir yang saya kasihi, Jabatan Kuasa Surau Al-Aqari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita memanjatkan banyak-banyak kesyukuran pada Allah di atas kesudian Allah memberikan kita dan membekalkan nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Cuma dalam masa yang sama kita doa agar Allah merawat semula udara kita yang kurang baik beberapa minggu ini. Dan tuan-tuan sekalian, kalau dalam seminggu dua yang lepas, kalau di tempat saya di area PJ, waktu pagi tu okey lagi ya, masih terkawal. Tapi dalam sehari dua hari ni pagi pun teruklah tuan-tuan ya. Apalagi saya Alhamdulillah sempena bulan Muharram tahun baru ni, saya pun baru hijrah ke Shah Alam. Jadi hijrah ke Shah Alam ni pun dalam keadaan Shah Alam ni teruk daripada PJ ni punya udara dia. Jadi tak berani nak buka tingkap, tak berani ya. Naik kereta pun nak sedut udara yang baik waktu pagi pun tak berani sebab udara yang sangat tidak elok. Jadi kami di rumah ni berkorong je tuan-tuan sekalian ya, tutup habis. Sebab Shah Alam kawasan antara kawasan yang agak bermasalah ya. Tuan-tuan sekalian, bila duduk Shah Alam ni jauh dulu datang ke Bangi, masa jauh sangat. Pinci dulu saya jalan potong ada ya. Semalam pergi masa maju, masa jauh sangat. Tak biasa lagi dia ambil masa dalam beberapa minggu ni, betahlah ya. Jadi hari ini kita akan bincang satu topik, dan saya minta maaf kerana tak sempat untuk study dalam kitab Sahih Muslim yang biasa kita guna, kerana dalam 7 minggu ni akad barang dia tak sempat. Hari ni pun masih kemas rumah yang lama tu, tak sempat juga. Jadi saya bawa kitab yang lain untuk kita bincangkan, bersesuaian pula dengan Jumaat yang lepas, iaitu Fi Shaumi Yaumil Jumu'ah Munfaridan, membincangkan puasa pada hari Jumaat semata-mata. Ini saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua ada melalui perbincangan ini dalam siri-siri kuliah. Tapi mungkin ada satu dua poin menarik yang disampaikan oleh penyusun kitab ini, penyusun muhakkik kitab ini, iaitu Dr. Muhammad Ibrahim Al-Hafnawi ya, ataupun Al-Hafnawi. Jadi kitab ini sebenarnya tajuk dia An-Nasikh wal Mansukh min al-Hadis oleh Ibn Syahid, cuma disyarahkan oleh Dr. Muhammad Ibrahim. Jadi Jumaat yang lepas tuan adalah hari yang cukup bersejarah, iaitu 10 Muharram. Baik, bila sebut 10 Muharram ini, bagi orang Melayu biasanya hari yang paling mulia adalah 10 Muharram, kerana hari itulah hari yang banyak berlaku peristiwa yang besar dalam sejarah umat manusia. Hari yang mana kalau kita puasa sunat maka diampuni setahun dosa yang lepas. Hari yang mana kita buat program mengacau kubur Asyura sebagai contoh dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, sebagai mukadimah ini, menurut Islam, dan ini dibahaskan oleh alim ulama, hari yang terbaik menurut nisbah mingguan adalah hari Jumaat, dan hari yang terbaik menurut nisbah tahunan adalah hari Arafah ataupun 9 Zulhijjah. Jadi kalau kita buat comparison, perbandingan antara 9 Zulhijjah dengan 10 Muharram Ashura, 9 Zulhijjah lagi tinggi kedudukan. Apalagi 10 hari pertama dalam Zulhijjah ini dinyatakan dalam Al-Quran, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Jadi kebanyakan ulama mentafsirkan 10 malam itu sebagai 10 malam Zulhijjah ya. Sehingga kan ada beberapa hadis menyatakan sesiapa yang berpuasa 10 hari dalam Zulhijjah yang pertama, maka dapat kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Cuma ulama peliknya, kenapa dinyatakan 10 hari yang pertama? Kerana hari ke-10 kan hari raya. Hari raya haram kita puasa.
Jadi jawab ulama, sebenarnya 9 hari, cuma Nabi sebut 10 hari itu supaya kita tidak terlupa. Hari ke-10 jangan dipandang enteng, itu adalah hari yang penuh barakah. Yang puasanya 9 hari, sengaja Nabi bagi lanjut 10 hari supaya orang tak terlupa dengan hari ke-10. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau 10 Muharram diampuni setahun dosanya lepas, kalau 9 Zulhijjah diampuni setahunnya lepas, dan setahun yang akan datang menurut perkiraan tahun Islam, ya, bukan tahun Masihi, ya, menurut perkiraan tahun Islam. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, dalam Zulhijjah ini ada nyatakan oleh Allah wa syahidin wa mashhud. Ini surah Al-Buruj. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Wa syahidin wa mashhud itu pun ulama bahas apa maksud dia. Wa syahid ini yang menyaksikan, wa mashhud yang disaksikan. Apa yang menyaksikan dan apa yang disaksikan. Kalau kita tengok dalam tafsir, dan alhamdulillah saya sempat rujuk dalam Tafsirul Kabir karya Al-Fakhrul Razi, ada dalam beberapa pandangan ulama yang secara asasnya dibahagikan kepada 3 bentuk bahagian. Tak apalah tuan-tuan, kita tak perlu detailkan. Pandangan yang paling tepat kata Ar-Razi, wa syahidin wa mashhud, wa syahid yang menyaksikan adalah kita semua, wa mashhud adalah hari kiamat ataupun hari kebangkitan semula. Itu pandangan yang paling tepat. Namun ada ulama berpandangan begini tuan-tuan, wa syahid yang menyaksikan itu adalah hari Jumaat, wa mashhud adalah 9 Zulhijjah. Jadi ada ulama yang cenderung menyatakan apabila hari syahid, hari yang menyaksikan, bergabung dengan hari mashhud, hari yang disaksikan, yakni hari Jumaat, bergabung dengan hari 9 Zulhijjah, jatuh hari Arafah itu pada hari Jumaat, maka ia menjadi hari Yaumul Hajjil Akbar, hari haji akbar yang besar. Walaupun saya sendiri pun tak berapa prefer dengan pandangan itu, kerana dalam kitab yang lain menyebutkan haji akbar ini bukan 9 Zulhijjah yang jatuh pada hari Jumaat. Kalau begitu untunglah kalau saya pergi Mekah jatuh hari Jumaat, yang lepas tak untung, sebab 9 Zulhijjah hari Rabu, jadi rugi, tak dapat haji akbar. Jadi tak berapa adil tuan-tuan. Yang tepatnya adalah 9 Zulhijjah, haji akbar adalah 9 Zulhijjah. Pandangan kedua menyatakan 10 Zulhijjah. Makna dalam beberapa hari kita kerjakan haji itu, yang paling tinggi kedudukan, yang paling rapat kita dengan Allah adalah 9 Zulhijjah, ya. Jadi walaupun masyarakat Melayu menganggap hari Ashura ni besar, kita ambil berat betul dengan hari Ashura ini tuan-tuan, namun sebenarnya 9 Zulhijjah, hari Arafah adalah hari yang lebih mulia sebenarnya. Hari malaikat turun begitu ramai ke muka bumi, terlalu ramai, khasnya di padang Arafah, untuk menyaksikan orang yang datang wukuf di padang Arafah tersebut. Terlalu ramai. Jadi bila terlalu ramai malaikat turun, kita ambil kesempatan untuk berpuasa, memperbanyakkan amalan, khasnya kita berdoa agar kita diberikan petunjuk dan ditamatkan kehidupan dengan kematian yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya yang asas juga tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila disebut berkaitan dengan hari Ashura ini, ia jatuh pada bulan Muharram, ada orang yang letak dalam Facebook tuan-tuan, ya. Tak apalah, kita pun bukan nak mengata dia ke apa tak, ya. Ini sekadar saya nak sebut ini pandangan masyarakat kita yang begitu lama. Jadi sahabat kita yang update status di Facebook tu, dia marah dengan seorang ustaz. Ustaz tu baru dapat PhD, ya. Saya pun tak pasti, tapi saya rasa macam kenal ustaz tu siapa yang dia maksudkan. Dia sebutlah ada seorang ustaz baru dapat PhD, tapi dah mula berani menyanggah pandangan ulama-ulama silam dan kitab muktabar. Jadi antara pandangan yang dikemukakan oleh ustaz tersebut adalah Nabi SAW tidak hijrah dalam bulan Muharram. Dan ada lagi lah 2-3 poin yang lain. Lalu dia kata saya nak ikut pandangan ulama Islam dan kitab muktabar, tak nak ikut ustaz yang baru dapat PhD. Kata dia begitu tuan-tuan. Jadi bila dia ambil status macam tu, memang kau lah dia kena bancuh dengan orang yang komen kat bawah, ya. Jadi mudah je persoalan orang. Sebutkan satu kitab muktabar,
sebutkan seorang ulama Islam yang muktabar yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah pada bulan Muharram. Seorang je, sebut seorang je. Tak apa dah. Ataupun sebut satu je kitab yang muktabar yang boleh kita pegang bahawa Nabi hijrah dalam bulan Muharram. Ulama sekarang ni tok guru kampung dia ke apa tak diterima, itu tidak dipanggil muktabar. Itu baru tok guru kampung dia yang mungkin tersilap maklumat dan sebagainya. Ini ulama muktabar, khas dia ulama sejarah, ulama sirah sebagai contoh. Cari satu je maklumat, walaupun maklumat itu maklumat maudhu' sekalipun, hadis maudhu' sekalipun, yang menyatakan Nabi hijrah dalam bulan Muharram, tuan-tuan. Tak ada satu pun. Hadis maudhu' pun tak ada menyebut Nabi hijrah dalam bulan Muharram. Orang semua setuju Nabi hijrah sama ada dalam bulan Rabiul Awal ataupun Nabi keluar dari Mekah tu bulan Safar sampai di Madinah bulan Rabiul Awal. Orang tuan-tuan sekalian, bulan Muharram ini adalah hanya bulan pertama dalam kalender hijrah. Kalender Islam ini bermula tahunnya tahun hijrah Nabi. Nabi umur 53 tahun hijrah ke Madinah. Di situlah bermulanya tahun pertama dalam kalender Islam. Kerana kalender Islam mengambil kira hijrah Nabi, maka dinamakan kalender hijrah. Lalu diletakkan bulan Muharram atas 2-3 faktor yang penting. Antaranya bulan Muharram adalah bulan yang menyusul setelah orang melaksanakan haji di Mekah. Jadi semangatnya tinggi, dosanya diampuni oleh Allah, keimanannya membara-bara. Jadi diletakkan bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender hijrah, bukan kerana Nabi hijrah dalam bulan Muharram. Yang ini sudah faham kita, tuan-tuan. Kalau kita sambungkan lagu nasyid 1 Muharram detik permulaan, itu pun dia tak sebut Nabi hijrah dalam bulan Muharram. Dan dia sebut 1 Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam baru hijrah, perkiraan tahun, bukannya dia kata Nabi hijrah dalam bulan Muharram. Yang bait seterusnya itu dia ceritalah pasal semangat hijrah, Nabi hijrah ke Madinah, apa tu, tak kait dengan 1 Muharram. Kalau lagu itulah tuan-tuan sekalian ya. Jadi itulah. Baik. Persoalan dia, tengok-tengok hari Ashura itu jatuh hari Jumaat, tuan-tuan. Hari yang paling berat untuk kita puasa sebenarnya. Hari Jumaat, hari yang kita tiba-tiba secara automatik letih semua. Orang Melayu di Malaysia ni secara automatik kalau Jumaat je letih. Buktinya waktu khutbah Jumaat itu bukti yang paling jelas. Kebanyakannya memang diam sungguh kerana tertidur kepenatan ya. Tapi tak boleh nafi, saya sendiri pun kalau masuk Jumaat bukan sebab soal khutbah Jumaat. Setakat ni alhamdulillah lah, rekod tu cantik lagi. Ada sekali 2 kali tu memang mengantuk sangat kerana kepenatan ada ya. Tapi tidaklah sampai tidur sampai masa, tidaklah begitu. Tapi tuan-tuan, memang hari Jumaat ni memang penat sedikit. Mungkinlah kalau di area Kuala Lumpur, Selangor ni hari Jumaat hari yang teruk jam. Mungkin juga faktor dia. Pergi kerja pun jam teruk, balik kerja pun jam teruk ya. Jam teruk. Tambah-tambah kalau saya duduk di Shah Alam, tuan-tuan, Allah Federal Highway tu nak lalu, takut rasanya. Kalau bukan kerana Shah Alam tu dekat dengan adik-beradik, takkan pindah sana. Tapi bayangkan tuan-tuan, kalau hari Jumaat jam yang cukup teruk ya. Jadi di sini hari Jumaat adalah hari yang cukup penat. Tiba-tiba pada hari Jumaat jatuh pula bersamaan pula dengan 10 Muharram, hari Ashura. Jadi satu perbincangannya adalah, boleh tak kalau kita puasa hari Jumaat semata-mata yang bersamaan dengan 10 Muharram tersebut? Itu dibincangkan. Kerana pertama, boleh tak kita puasa 10 Muharram semata-mata tanpa digandingkan dengan 9 ataupun 11? Yang kedua, boleh tak kita puasa hari Jumaat semata-mata tanpa digandingkan hari Khamis dan hari Sabtu? Boleh atau tidak? Baik, sedikit saja pasal Ashura kerana pentingnya pasal Jumaat. Tuan-tuan dirahmati Allah, walaupun Ashura yang Nabi suruh kita puasa 10 Muharram itu dan puasa 9 dan 10 adalah untuk berbeza dengan orang Yahudi. Kerana orang Yahudi ini pun puasa pada 10 Muharram kerana meraihkan kejayaan Nabi Musa AS selamat dari Fir'aun. Jadi Nabi Musa ni bila dia selamat dari Fir'aun, maka Nabi Musa pun puasa pada 10 Muharram. Jadi orang Yahudi pun ikut jejak langkah Nabi Musa, dan Nabi Muhammad pun sebut, kami lebih berhak untuk mengikut Nabi Musa atas alasan Nabi Muhammad tidak seleweng ajaran Nabi Musa, sedangkan orang Yahudi menyeleweng ajaran Nabi Musa. Nabi Muhammad ikut direct apa perjuangan Nabi Musa, Nabi Muhammad ikut. Cuma perbezaannya dari sudut hukum hakam dan syariat sahaja, akidah sama ya.
Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi pun minta supaya kita puasa 9 dan 10. Namun kata ulama, kalau puasa 10 Muharram sahaja pun sudah memadai. Sudah memadai, ya. Cuma yang baiknya 9 dan 10, dan ulama memberikan cadangan kalau terlepas 9 puasalah 10 dan 11. Namun kalau hanya puasa 10 Muharram sudah memadai, walaupun ada sedengar ulama kata makruh, tapi setakat yang saya dengar lebih tepat lagi, tidak pun makruh, kerana orang Yahudi sekarang pun tak puasa, dia tak puasa lama sekarang. Yahudi dulu-dulu, yang lepas Yahudi memang puasa 10 Muharram. Sekarang ni wallahu alam dah tuan-tuan, ya. Sekarang ni Jumaat saja. Kita cuba lihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabus Shaum, kitab puasa. Begitu juga Imam Muslim dalam Kitabus Siyam, kitab puasa. Ad-Darimi juga dalam kitab puasa. Hadis yang disampaikan oleh Muhammad bin Ubadah radhiyallahu anhu, seorang tabi'in. Muhammad bin Ubadah ni disebut qultu li Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Saya bertanyakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaum yaumil jumu'ah. Qal ay wa rabb hadzal bait. Adakah Rasulullah menegah kita puasa pada hari Jumaat? Maka kata Jabir bin Abdullah, ya, demi Tuhan Kaabah ini, ya, demi Tuhan rumah ini. Maknanya Nabi memang melarang kita puasa pada hari Jumaat. Manakala dalam hadis yang lain pula disampaikan oleh Uwaimir, atau nama gelarannya Abu Darda radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an takhussa lailatal jumu'ah bi qiyamin aw yaumi jumu'ah bi siyam. Nabi menegah kita daripada mengkhususkan malam Jumaat untuk qiyamul lail, siang Jumaat untuk puasa. Kalau kita nak khusus mata-mata, hari yang lain kita tak qiyamul lail pun, hari lain kita tak puasa, tiba-tiba kita nak puasa siang Jumaat, qiyamul lail pada malam Jumaat, maka Nabi larang perkara tersebut. Hadis yang lain juga disampaikan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan juga At-Tahawi. Ramai ulama sebut ni tuan-tuan, ya. Disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay la yasum ahadukum yaumal jumu'ah illa an yasuma qablahu aw ba'dah. Janganlah seseorang kamu puasa pada hari Jumaat kecuali dia puasa pada hari sebelumnya atau selepasnya. Kena puasa Khamis ataupun Sabtu tak apa, ya. Tapi kalau semata-mata Jumaat maka tidak dibolehkan. Yang hadis ini tuan-tuan kita semua dah maklum sebenarnya, ya. Begitu juga satu lagi hadis daripada Imam Ahmad, begitu disebut oleh dalam Musannaf Abdul Razak Asy-Syaibani, yang mana Nabi sebut Uwaimir Salman a'lam mink. Ini cerita Ini cerita yang menarik tuan-tuan. Disampaikan oleh Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in pakar dalam bidang hadis, namun di alam Melayu terkenal sebagai pakar takbir mimpi. Ibn Sirin. Dalam dunia Islam ini Ibn Sirin terkenal dengan pakar hadis. Rasanya dia ada 3 orang adik-beradik, semuanya pakar dalam bidang hadis dia. Baik. Kana Abu Darda radhiyallahu anhu yuhyi lailatal jumu'ah wa yasumu yaumiha, fa atahu Salma radhiyallahu anhu al-Farisi wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam akha bainahuma faqama indah. Abu Darda ini dia selalu menghidupkan malam Jumaat dan puasa pada hari Jumaat. Satu kali Salmanul Farisi radhiyallahu anhu datang menziarahi beliau, dan sebenarnya memang Salman ini dengan Abu Darda adalah saudara angkat. Salman ni orang Muhajirin. Dia pergi hijrah ke Madinah, dipersaudarakan dengan Abu Darda, atau nama sebenarnya Uwaimir tadi, ya. Fa arada Abu Darda an yakuma lailatah faqama ilaihi Salman falam yad'ahu fanama wa aftar. Jadi cerita dia, satu kali Salman pergi rumah dia, nak tidur rumah dia. Jadi ini dah ringkas tuan-tuan. Ini dah ringkas. Yang kalau ikut cerita panjangnya, bila Salman sampai ke rumah tu, dia tengok Ummu Darda mukanya muram je, subul je. Dia tanya Ummu Darda, kenapa muram, masam je muka, ya. Ummu Darda sebut,
kamu tanyalah saudara kamu tu sibuk kat semayang. Maknanya dia tak peduli isteri dia tu. Dia sibuk semayang, baca Quran, puasa tu je kerja dia. Malam semayang, siang puasa. Jadi macam mana bersama dengan isteri? Jadi masamlah muka kawan ni. Salman pun cam. Abu Darda memang jenis ibadah kuat, ya. Jadi malam tu tidurlah sama-sama dengan Abu Darda. Jadi dia nak bangun awal. Dia nak bangun awal. Kalau kita ni mungkinlah kita buat bayangan tuan-tuan. Pukul 2 tu nak bangun dah dia mulai. Salman kata tidur dulu awal benar lagi ni. Jadi Abu Darda ni dia hormat dan respect pada Salman, dia tidur balik. Pukul 3 bangun lagi, nak mulai. So tidur lagi. Pukul 4 barulah mereka pun sama-sama bangun. Seolah begitu. Itu gambaran saya sahaja untuk memudahkan kita. Jadi faja'a Abu Darda ila radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esoknya Abu Darda pun jumpa Rasulullah, report pada Rasulullah, cerita pasal Salman tak bagi dia puasa siang hari dan tak bagi qiyamul lail awal pada waktu malam. Kalau kita tuan-tuan mujulah kalau ada orang nak qiyamul lail awal ni, ya. Lepas tu kata Nabi Muhammad, Salman a'lam mink, ya. La tuhyi lailatal jumu'ah bi salatin wala yaumiha bi siyam. Uwaimir, Salman lebih pandai, lebih faqih jika dibandingkan dengan kamu, ya. Dalam bab inilah, jangan kamu menghidupkan malam Jumaat semata-mata untuk solat. Maknanya jangan kamu mengkhususkan Jumaat semata-mata untuk ibadah solat, dan jangan kamu mengkhususkan siang Jumaat semata-mata untuk puasa. Tak boleh. Jadi ini tuan-tuan, ini bahawa hadis kategori pertama, larangan puasa pada hari Jumaat, kecuali digandingkan dengan sebelum dan selepas. Tapi ada pula hadis yang bercanggah dengan maklumat-maklumat yang kita bawakan tadi. Ada juga hadis yang bercanggah tuan-tuan, ya. Hadis yang pertama kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma sebagai contoh. Annahu lam yara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sini dia tak sebut riwayat siapa, ya. Tak apalah, kita baca yang tak ada riwayat, nanti saya tengok yang ada riwayat siapa pula. Annahu lam yara Nabi sallallahu alaihi wasallam aftar yauma jumu'ah qattun. Dia tak pernah pun tengok Nabi ni makan pada hari Jumaat, sekali pun tak pernah tengok. Maknanya itu adalah simbolik pada puasa. Tuan-tuan, terlebih dahulu saya nak kena terangkan apa maksud perkataan iftar, kerana saya dulu keliru. Bila kita nak makan buka puasa, orang kata jom kita iftar sama-sama. Iftar itu berbuka puasa. Tapi bila kita baca hadis, dia sebut begini, hari ni puasa, yasum, kemudian iftar, esok iftar. Jadi saya masih kecil dulu fahamnya puasa satu hari penuh, esok baru iftar. Sebenarnya iftar itu makan, hari ni puasa, berbuka puasa macam biasa. Esok aftar tu artinya esok tak puasa, makan, tak puasa, itu maksud dia, ya. Jadi dia tak pernah tengok Nabi makan pada hari Jumaat, sekali pun tak pernah. Jadi Ibn Abbas ni anak saudara Nabi. Dan anak saudara Nabi, ialah memang dia sepupu Nabi satu hal. Nabi kan kahwin dengan mak saudara dia, Maimunah. Jadi bila Nabi kahwin dengan mak saudara dia, secara automatik Ibn Abbas jadi anak saudara sahabat Nabi. Dalam masa sama sepupu Nabi juga. Jadi Ibn Abbas ni bila mak saudara jadi isteri Nabi, kerap kali tuan-tuan, orang Kelantan ni sebut kerik. Kerik tu dia lebih ada penekanan, kerap kali. Jadi dia pergi tidur di rumah Nabi untuk belajar dengan Nabi. Kadang-kadang tu dia ni, Nabi pun terima dia sebab Nabi sayang ke dia, tidur sekali. Nabi, Ibn Abbas, Maimunah tidur sekali je, ya. Bukannya Ibn Abbas tidur tidur kat ruang tamu ke, Nabi tidur dalam bilik, tak. Mereka tidur sekali je. Dari setakat dia tengok Nabi ni, dia bersungguh tengok Nabi, dia tak pernah tengok Nabi makan pada hari Jumaat, sekali pun tak pernah. Baik. Kemudian kalau kita tengok dalam riwayat Tirmizi, ada dalam Ibn Majah, ada dalam Musnad Ahmad, qalam daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir yaumal jumu'ah. Sikit benar Nabi makan pada hari Jumaat.
Adalah sekali-sekala tu Nabi makan. Yang lain tu macam Nabi ni puasa je pada hari Jumaat. Sampai macam tu tuan-tuan sekalian. Kemudian ada hadis yang lain. Yang ni pun saya tak tahu. Saya pun tak cek. Betul tak cek dulu tuan-tuan hadis ini siapa riwayat. Dan kitab ni pun dia tak takhrij. Tak takhrij maknanya dia tak sebut dalam nota kaki tu ni sumber dari mana. Tapi adalah disebut oleh Ibn Shahin bahawa Nabi bersabda, "Man shama yaumal jumu'ah a'tahu Allahu 'azza wa jalla 'ashrata ayyam min ayyamil akhirah ghadan." Siapa yang puasa pada hari Jumaat, Allah Azza wa Jalla anugerahkan dia 10 hari, yakni 10 hari akhirat. Itu balasan dia, seolah-olah dia ni puasa 10 hari mengikut perkiraan akhirat. Banyaklah pahalanya tuan-tuan sekalian ya. Tapi hadis itu hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif kerana ada perawi yang bermasalah. Baik, sekarang ni ada yang menyatakan tak boleh puasa melainkan digandingkan. Ada yang kata boleh puasa pula. Dengan mereka menegaskan tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ini makan. Tapi yang pertamanya tuan-tuan, hadis yang menyatakan beberapa hadis yang menyatakan Nabi ni puasa pada hari Jumaat adalah hadis-hadis yang dhaif. Termasuk yang Tirmizi tadi pun, Tirmizi pun kata hasan gharib, hadis yang bermasalah, hadis yang dhaif ya. Tapi hadis larangan itu adalah hadis yang sahih. Jadi jelaslah mudah-mudah ceritanya, hadis yang menyatakan Nabi puasa hari Jumaat adalah hadis yang lemah, tidak boleh dijadikan hujah. Tapi hadis larangan Nabi adalah hadis yang sahih, yakni hadis yang diriwayatkan oleh tok syekh besar dalam bidang hadis, Syaikhaini, dua tok syekh besar, yakni Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj radhiyallahu anhuma. Tapi tuan-tuan, walaupun itu hadis yang dhaif dan sebagainya, ada juga ulama yang menyatakan pada pandangan dia tak ada pun larangan Nabi dari puasa Jumaat semata-mata. Ada ulama yang besar berpandangan demikian. Siapakah ulama tersebut? Itulah ahli ilmu di Madinah, Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Bagi Imam Malik bin Anas, dia tak jumpa mana larangan Nabi yang menyatakan tidak boleh puasa Jumaat semata-mata. Jadi kita kena tanam dulu dalam hati kita wujudnya konflik ataupun perbezaan pandangan ini kalangan ulama benda biasa. Contoh tuan-tuan, waktu larangan solat. Kalau mengikut waktu larangan solat ini dalam 4 mazhab, yang paling keras adalah mazhab Hanbali. 5 waktu tu, waktu matahari baru terbit, kemudian waktu lepas solat subuh tak boleh solat sunat, lepas solat asar tak boleh solat sunat. Itu larangan yang tidak telah tegas lagi. Kemudian bila terbit matahari dalam beberapa minit, 20 minit tak boleh solat sunat. Dalam 20 minit sebelum zuhur tak boleh solat sunat. 20 minit sebelum maghrib tak boleh solat sunat. 20 minit tu angka yang pandangan orang. Ada yang kata 5 minit je, ada kata 10 minit. Tak apalah, saya anggap 20 minit ya. Jadi tuan-tuan, yang paling kerahnya mazhab Hanbali. Dalam mana-mana keadaan, di mana-mana tempat, kita tidak boleh solat dalam 5 waktu ini. Tak boleh. Minta maaf, yang paling keras Hanafi ya. Yang paling keras Hanafi, tak boleh langsung. Walaupun solat itu adalah solat tahiyatul masjid sekalipun. Kita masuk masjid pukul 7, pukul 6.55 sekarang, tak boleh solat sunat tahiyatul masjid. Nak solat wuduk pun tak boleh. Kerana kalau dibolehkan solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat wuduk, apa guna larangan Nabi? Yang Nabi larang ni supaya kita tak sama waktu sembahan dengan syaitan. Bila matahari terbit, syaitan semua matahari. Bila matahari terbenam, syaitan semua matahari lagi. Bila matahari atas kepala, neraka sedang dipanaskan. Jadi apa guna kalau Nabi larang, tiba-tiba dibolehkan pula solat menghormati masjid, solat wuduk dibolehkan. Apa guna larangan tersebut? Yang paling keras adalah mazhab Hanafi. Yang kedua paling keras adalah mazhab Hanbali. Tak boleh. Kalau timbul persoalan yang dibincangkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi radhiyallahu anhu dalam Kitabul Mughni fil Mazhabil Hanbali, apa hukum kalau solat sunat ketika matahari di atas kepala di Mekah? Sebab bagi mazhab Syafi'i di Mekah tak ada larangan waktu solat. Bagi Hanbali sama je, di Mekah ke di mana ke sama. Sebab Nabi cakap Nabi duduk di Madinah dan di Mekah. Jadi larangan Nabi itu meliputi Mekah dan juga Madinah, bukan hanya tempat yang lain. Bagaimana pula pada hari Jumaat? Kerana menurut mazhab Syafi'i,
pada hari Jumaat tak ada larangan solat ketika matahari di atas kepala. Bagi Ibnu Qudamah menegaskan mazhab Hanbali sama, hari Jumaat ke hari yang lain tak boleh solat sunat apabila matahari atas kepala, ataupun mengikut kiraan sesetengah ahli falak 20 minit sebelum masuknya zuhur. Dalam 12.40 begitulah tuan-tuan sekarang ni tak boleh solat sunat, kecuali solat sunat di masjid tu tak apalah ya. Kalau mazhab Hanafi langsung tak boleh terus. Baik. Kalau Syafi'i, walaupun dia setuju dengan 5 larangan tadi, tapi dia ringan sikit dalam bab hari Jumaat, pada waktu matahari atas kepala. Dia ringan kalau di Mekah dari Madinah. Kalau Bukhari dan Imam Malik lagi ringan, iaitu mereka berpandangan tak ada pun larangan solat ketika matahari atas kepala. Boleh solat, tak ada masalah. Jadi waktu duha berakhir sebelum masuknya zuhur. Ini pandangan Imam Bukhari dan Imam Malik. Dan ada setengah ulama kata boleh solat sunat apa pun selepas dikerjakan solat asar. Lepas solat asar tu nak solat sunat, silakan, tak ada larangan pun. Ada boleh kata begitu tuan-tuan sekalian ya. Jadi kita dengar pelik, ada juga ulama bagi solat sunat walaupun matahari atas kepala. Ya, ada. Ada juga ulama yang bagi solat sunat secara mutlak. Solat sunat apa-apa pun lepas asar, lepas kita solat asar tu nak solat sunat. Ada, memang ulama kata begitu. Berdasarkan hadis Nabi, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, aku ada 2 solat yang Nabi tak pernah tinggal sepanjang hidup dia. Solat sunat sebelum subuh dan solat sunat selepas asar sampai mati. Ini hadis Sahih Bukhari. Jadi bagi mereka, tengok, Ummul Mukminin sendiri menegaskan Nabi tak pernah tinggal solat sunat lepas asar sampai mati, maka dibolehkan. Bagi Imam Syafi'i pula, dia takwil hadis tersebut, katanya iaitu Nabi tidak pernah meninggalkan solat sunat, Nabi tidak pernah meninggalkan qada solat sunat selepas zuhur dibuat selepas asar sekiranya baginda tertinggal. Kalau baginda tertinggal je solat sunat ba'diyah, baginda akan qada selepas asar. Perbuatan qada itulah yang dimaksud oleh Ummul Mukminin, tak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Tertinggalnya Nabi qada, tertinggalnya Nabi qada sampailah ke mati Nabi buat perkara tersebut. Kalau Nabi tertinggal kerana sibuk dengan pelbagai urusan ya. Jadi macam tu pula takwilan. Nak cerita dalil sama tuan-tuan, tapi takwilan berbeza. Kalau kita baca ulama duk bahas ni, dalil sama, tapi cara faham tu berbeza. Jadi contohnya, sikit sebelum masuknya tadi bagi kita tidak boleh makan binatang yang bertaring kerana ada hadis Nabi, tapi saya lupa hadis ini dalam matan bahasa Arab, teks bahasa Arab. Sedangkan penting untuk kita tahu teks bahasa Arab itu. Saya minta maaf banyak. Ini bagi kita dapat gambaran sahaja. Nabi sebut tak boleh makan binatang yang bertaring, haram. Tapi bagi mazhab Maliki, mereka faham cara lain pula. Berdasarkan teks bahasa Arab tersebut, yang Nabi larang adalah tidak boleh makan binatang yang menjadi mangsa kepada binatang bertaring. Kalau binatang itu sudah jadi mangsa kepada binatang bertaring, kita nak makan binatang tersebut haram. Tapi binatang bertaring itu sendiri ada kategori yang boleh kita makan. Macam tu pula tuan-tuan. Dalil sama, tapi cara faham beza. Kadang-kadang cara faham beza itu disebabkan masalah nahwu ataupun masalah grammar dalam bahasa Arab itu. Atas ke bagi bawah. Kalau bagi atas, cara yang maksud dia lain. Kalau bagi bawah, maksud dia lain pula. Kemudian apa hukum dia? Ini hukum maf'ul ke? Ini hukum masdar? Lain pula hukum dia. Jadi duk main ke maf'ul masdar tu pun lain dah tuan-tuan sekalian. Saya tak ingat dah apa contoh. Contoh ayat. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kamu sebaik-baik kisah. Dan surah Yusuf tu ayat ke-3 ke-4 itu. Itulah membahas ahsanal qasas itu maf'ul ke masdar hukum dia. Jadi ada ulama kata ahsanal qasas itu artinya maf'ul. Bila maf'ul, ayat itu bererti kami ceritakan kepada kamu kisah yang terbaik. Satu. Ulama lain pun kata bukan maf'ul, masdar. Tak apalah, tak faham maf'ul masdar pun tak apa, sekadar saya nak sebut nama-nama begitu je. Baik, yang kata masdar artinya kami ceritakan kamu kisah ini dengan gaya yang terbaik. Lain. Yang pertama disebut kami ceritakan kepada kamu kisah yang terbaik. Kisah itu yang terbaik. Yang kedua, kami ceritakan kamu kisah ini dengan gaya penceritaan yang terbaik. Lain pula tuan-tuan sekalian. Bahasnya kok maf'ul masdar je.
Jadi begitu jugalah dengan hadis ini yang pasal puasa larangan tak larangan ini menggunakan dalil berdasarkan dalil yang ada. Bagi Imam Malik radhiyallahu anhu, dia tak nampak mana larangan yang daripada puasa pada hari Jumaat semata-mata. Bagi dia tak ada larangan. Bagi dia tak ada larangan. Baik, kita tengok dulu apa kupasan Ibn Qayyim al-Jauziyah radhiyallahu anhu dalam kitab Zadul Ma'ad. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam karahah takhsis yaumal jumu'ati bis-shaumi fi'lan minhu wala aw qawlan. Antara petunjuk Nabi adalah makruh kita mengkhususkan siang Jumaat untuk puasa, disebut oleh Nabi secara mulut dan perbuatan Nabi. Mulut Nabi tegah dan secara perbuatan pun Nabi tak buat. Dan tuan-tuan, kita pernah sebut dulu mana lebih kuat, yang Nabi sebut yang Nabi buat. Satu Nabi buat, satu Nabi sebut. Jadi yang lebih kuat adalah hadis yang Nabi sebut, hadis qauli. Kalau Nabi sebut, itu memang bermakna undang-undang. Kalau Nabi buat, kadang-kadang Nabi buat benda yang bercanggah dengan kehendak Nabi sendiri untuk meraihkan umat dia, ya, untuk memudahkan umat dia. Kemudiannya fasahan nahyi an ifradihi bis-shaumi min hadis Jabir wa Abi Hurairah wa Jariyah bintil Haris wa Abdullah bin Umar wa Junadah al-Azdi wa ghairuhum radhiyallahu anhum. Sahih hadis larangan daripada mengkhususkan puasa pada hari Jumaat daripada beberapa sahabat yang saya sebutkan namanya tadi. Lalu kata Ibn Qayyim, fa in qila fama tasna'una bi hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru yaumal jumu'ah. Bagaimana pula kita nak memahami hadis Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan saya tidak pernah melihat Nabi makan pada hari Jumaat. Macam mana kita nak layan hadis ini? Abdullah bin Mas'ud kata, aku tak pernah tengok Nabi makan hari Jumaat, yakni Nabi puasa. Lalu kata Ibn Qayyim, kita nuqabbilu in kana sahihan wa yata'ayyan hamlahu ala sawmihi ma'a ma qablahu aw ba'dahu wa naradduhu illam yasih fa innahu minal gharaib. Kita menerima hadis itu kalau hadis itu sahih, tapi dengan takwilan. Kalau betul maklumat Abdullah bin Mas'ud menyatakan Nabi puasa pada hari Jumaat, kita boleh terima kalau maklumat itu sahih, tapi dengan takwilan, iaitu Nabi puasa pada hari Khamis ataupun Nabi puasa pada hari Sabtu. Tapi yang nyatanya adalah hadis itu adalah hadis yang lemah ataupun hadis yang dhaif, kata Ibn Qayyim al-Jauziyah. Kita tengok Imam Nawawi kata pula. Imam Nawawi sebut, qala ashabuna yakrah ifrad yaumil jum'ah bis-shaum fa in wasalahu bi-shaumin qablahu aw ba'dahu aw wafaqa 'adatan lahu bi an nazara shaumi yaum shifa maridahu aw qudumi zaidin masalan fa wafaqa al-jum'ah lam yakrah. Berkata ulama-ulama kami mazhab Syafi'i, makruh kita puasa Jumaat semata-mata, tidak haram, ya. Tetapi kalau kita sambung dengan hari sebelum dan selepas boleh, ataupun bersamaan dengan adat kebiasaan. Dia puasa senas hari, Isnin puasa, Selasa tak, Rabu puasa, Khamis tak, Jumaat puasa, Sabtu tak. Jadi Khamis dengan Sabtu dia tak puasa, tapi Jumaat dia puasa, Ahad dia puasa, Selasa dia puasa, senas satu hari berdasarkan puasa Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam, maka dibolehkan, ya. Atau berkata ulama yang lain, sekiranya bersamaan dengan hari yang mulia, tengok-tengok 9 Zulhijjah jatuh hari Jumaat, nak puasa Jumaat semata-mata, 8 Zulhijjah tak nak puasa, maka dibolehkan. Sebab kita puasa hari Jumaat itu bukan kita puasa kerana dia Jumaat, kita puasa kerana dia 9 Zulhijjah. Atau 10 Muharram jatuh hari Jumaat, maka kita puasa 10 Muharram semata-mata, bukan kita puasa untuk Jumaat, tak. Cuma berkebetulan dia jatuh pada hari Jumaat, yang kita niat puasa 10 Muharram. Cuma berkebetulan jatuh hari Jumaat, maka ia dibolehkan kerana niat kita puasa pada hari kebesaran. Begitu juga kata Imam Nawawi radhiyallahu anhu dalam Rawdatul Talibin. Wa yakrah ifradul jumu'ah bis-shaum wa ifradis sabat. Makruh kita puasa seorang diri, puasa Jumaat semata-mata, dan makruh puasa Sabtu semata-mata. Sabtu semata-mata pun tak boleh, sama orang Yahudi. Kata sebagai ulama lain, Ahad semata-mata pun tak boleh, kerana sama dengan orang Kristian pula. Jadi itu pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi ni mewakili ulama mazhab Syafi'i. Saya pergi laju sikit, ya.
Kata Ibn Qudamah, ni mazhab Hanbali pula, makruh kita puasa pada hari Jumaat kecuali bersamaan dengan puasa yang biasa diamalkan. Itu sama dengan penjelasan Imam Nawawi tadi. Kata Ibn Hazm, Ibn Hazm dia memang keras sikit. Dia Ibn Hazm Al-Andalusi, kitabnya Al-Muhalla. Memang alhamdulillah saya ada kitab Muhalla di rumah saya, tuan-tuan. Kata ulama, berhati-hati dengan kitab Muhalla, takut kamu disihir nanti. Sebab gaya bahasa dia hebat, hujah dia begitu kuat, tuan-tuan sekalian. Bagi orang tak ada basic baca Muhalla, dia terpukau. Ibn Hazm kata begitu tu, hujahnya kuat sekian-sekian. Walhal ramai ulama yang tolak Ibn Hazm tanpa dinafikan banyak pandangan Ibn Hazm yang luar biasa. Tak dinafikan benda tu. Cuma adalah beberapa koleksi pandangan Ibn Hazm ulama tolak, ya. Tidak halal puasa Jumaat semata-mata kecuali yang puasa sebelum dan selepas. Kalau dia nazar pun nak puasa hari Jumaat pun batil nazar tersebut. Batil, ya. Maknanya dia kata, kalaulah pasukan bola sepak Selangor menang Piala Malaysia, aku nak puasa esok hari. Jadi perlawanan Piala Malaysia tu jatuh hari Sabtu, Khamis. Lawan Selangor menang, ya, Selangor menang Piala Malaysia, esoknya hari Jumaat. Dia kena puasa esok hari Jumaat. Maka nazar itu pun batil, terbatal dengan serta-merta. Itu pandangan Ibn Hazm Al-Andalusi. Sedangkan ulama yang lain menyatakan sah. Kalau puasa itu puasa nazar, jatuh hari Jumaat semata-mata dibenarkan. Ya, Ibn Hazm kata tak boleh, sebab ia bertentangan dengan kehendak Nabi. Nabi kata tak boleh. Kenapa tiba-tiba kita nak nazar benda yang bertentangan dengan arahan Nabi? Maka tak dikira, ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Muhammad bin Hasan anak murid Imam Malik kata apa dia? Harus puasa secara mutlak, tidak makruh pun. Macam tu pula, tuan-tuan. Saya lupa, bukan Imam Malik je, Imam Abu Hanifah sekali. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Muhammad bin Hasan kata harus puasa hari Jumaat semata-mata, langsung tidak makruh. Kata begitu pula, tuan-tuan. Pening kita, ya. Saya pening Imam Abu Hanifah ni kenapa, ya? Sikit je, ya. Kalau tuan-tuan kita nak baca kitab mazhab Syafi'i yang kuat hujah, bacalah kitab Majmu' karya Imam Nawawi. Malangnya dia buat sikit je dia meninggal. Ulama lain yang datang menyempurnakan kitab Majmu' tu. Dia buat sikit je sebenarnya, dalam beberapa jilid je, ya. Kalau kita nak baca kitab yang menunjukkan hujah mazhab Hanbali yang kuat, bacalah kitab Muqni' karya Ibn Qudamah. Satu Mughni, satu Muqni'. Muqni' tu lagi detail. Tapi kalau kita nak tengok perhujahan yang lebih geliga, yang pelik, bacalah kitab ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Sebab dia menggunakan akal yang begitu hebat. Jadi antara kitab yang pelik, tuan-tuan sekalian, bahas memperjuangkan mazhab Hanafi adalah Faidul Bari Syarah Bukhari oleh Maulana Anwar Shah Al-Kashmiri. Saya tengok juga kitab Bada'i'us Sana'i oleh Al-Kasani. Ini memang kitab fiqh. Juga saya tengok Hasyiah Ibn Abidin, juga kitab fiqh mazhab Hanbali. Tapi kalau nak lawan dengan kitab Syarah Bukhari oleh Maulana Anwar Shah Kashmiri dalam membahaskan beberapa pandangan Imam Abu Hanifah, cukup geliga Maulana Anwar Syarah. Dia ulama India. Contohnya bahasa ta'amin, baca kuat tu baca perlahan dalam solat. Ulama lain semua kata baca kuat, hadis pun kata baca kuat, Syafi'i kata kuat, Hanbali kata kuat, Maliki kata kuat, Hanafi seorang kata baca perlahan. Lalu bagaimana Maulana Anwar Shah Kashmiri dalam film itu baru dia bahas, dia pusing sana, dia pusing sini. Akhir sekali dia kata yang tepat adalah baca perlahan. Yang tepat baca perlahan. Saya kata ulama ni dia ada hujah dia, bukan sembarangan. Bukan saya kata pandai baca perlahan, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan boleh cek, boleh tanya mana-mana pensyarah yang ada di sini. Saya pun cek semula apa pandangan Imam Syafi'i dalam qaul jadid, dalam pandangan terbaru. Dia kan ada dua pandangan, pandangan lama, pandangan baru. Pandangan baru Imam Syafi'i kata baca kuat ke baca perlahan. Kerana seingat saya, yang saya pernah baca kitab, saya kena cek semula. Pandangan lama Imam Syafi'i kata baca kuat, pandangan baru Imam Syafi'i kata baca perlahan, amin. Cuma yang diamalkan di kebanyakan tempat kita ni baca kuat, ya. Kita boleh cek semula. Kemudiannya kata Imam Malik, lam asma ahadan min ahli al-ilm wal fiqh wa man yaqtadi bihi yanha an siyam yaum al-jum'ah wa siyamu hasan faqad ra'aitu ba'd ahli al-ilm yasumuhu wa arahu kana yataharrah.
Kata Imam Malik, saya tak pernah dengar seorang pun ulama ahli fiqh dan orang yang mengikut aliran ulama-ulama ini yang menegah daripada puasa Jumaat semata-mata. Seorang pun saya tak pernah jumpa, kata Imam Malik. Sedangkan Imam Malik ni hidup di Madinah. Madinah pada zaman Imam Malik adalah pusat ilmu. Baru berpindah ke Baghdad, baru berpindah ke Mesir, baru berpindah ke India, baru berpindah ke Thailand sebagai contoh. Baru pindah sikit-sikit ya. Tapi pada zaman Imam Malik ni di Madinah adalah pusat ulama berkumpul. Dia kata saya tak pernah dengar seorang pun ahli ulama, ahli ilmu yang menyatakan yang melarang puasa Jumaat semata-mata. Wasiyamuhu hasan, puasa hari Jumaat adalah baik. Saya tengok sebahagian ulama puasa pada hari Jumaat. Kok terpula tuan-tuan. Jadi pening kita. Jadi hadis kata tak boleh. Imam Malik kata ramai ulama buat. Ini bermakna ulama faham hadis Nabi yang larang itu mungkin bersifat semasa. Macam Nabi pernah larang jangan letak gelaran Abu Isa. Abu Isa ni bapa Isa. Jangan, kalau kita ada anak nama Isa sekarang ni pun, jangan kita letak gelaran kita ni Abu Isa, aku ni Pak Isa. Nabi tak bagi. Tapi antara ulama yang letak gelaran Abu Isa adalah Imam Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Walaupun dikatakan ulama, dia tak ada anak pun nama Isa, tapi dia letak gelarannya Abu Isa kerana dia nak menegaskan kepada semua orang gelaran Abu Isa dibenarkan setelah kewafatan Nabi SAW. Yang Nabi larang itu bersifat sementara sahaja. Sementara zaman Nabi itu Nabi tak bagi kerana takut mengelirukan. Nanti orang guna hujah, tengok Nabi Isa pun ada pak. Sebagai contoh. Begitu juga Nabi larang jangan letak nama sama dengan nama aku, gelaran pun sama dengan gelaran aku. Nama dia Muhammad, gelarannya Abdul Qasim. Nabi tak bagi. Kalau ada kalangan kita nama Muhammad, jangan letak gelaran Abdul Qasim. Kalau ada kalangan kita nama gelarannya Abdul Qasim, jangan pula namanya Muhammad. Tak boleh. Dia tak boleh sekali. Nabi larang. Tapi larangan Nabi itu bersifat semasa, bukan buat selama-lamanya. Semasa Nabi itu je Nabi larang. Zaman Sayyidina Umar tak bagi orang letak nama menggunakan nama-nama Nabi terdahulu. Nak guna nama Ibrahim ke, nak guna nama Nabi Ilyas ke, Umar tak bagi. Walaupun terang-terangan perbuatan itu dilakukan oleh Nabi sendiri dengan meletakkan nama anaknya Ibrahim. Dan ulama semua kata boleh. Sayyidina Umar tak bagi zaman dia. Larangan itu larangan bersifat semasa. Sebagaimana orang Turki tidak gemar letak nama anak dia Muhammad kerana bimbang bila anaknya nama Muhammad itu yang curi rambutan 4 orang. Orang kata Muhammad pencuri, jadi buruk ke nama Nabi Muhammad. Yang buruk nama Nabi itu orang ulama tak bagi. Jadi tuan-tuan, macam mana dengan puasa Jumaat semata-mata ni? Boleh kita pertimbangkan balik ke? Sebab ramai ulama yang puasa. Mungkinkah larangan itu larangan bersifat sementara? Sebab bila kita tengok hujah-hujah, kalau Imam Nawawi dia kata apa? Imam Malik tak dengar tu hadis larangan tu. Kemungkinan Imam Malik tak jumpa hadis larangan tersebut. Tuan-tuan, saya baca balik pandangan Imam Nawawi, fikir balik, nak kata Imam Malik tak pernah dengar hadis larangan, tuan-tuan, rasa berat hati. Tapi Imam Nawawi yang sebut, ya, Imam Nawawi sebut kemungkinan hadis larangan berpuasa semata-mata hari Jumaat tidak disampai kepada telinga Imam Malik. Tapi kalau tak sampai, kenapa Imam Malik bahas benda tu? Dia kata aku tak pernah dengar seorang pun ulama yang bertikai. Dan bahkan ada beberapa ulama yang puasa pada hari Jumaat. Dan kalau kita kata Imam Malik tak dengar, tuan-tuan, ulama pertama yang karang kitab yang dianggap kitab terbaik Imam Malik, kitab Muwatta. Walaupun mungkin sebelumnya pernah ada, tapi tak sistematik macam dia. Dia yang dianggap yang terbaik pada peringkat awal, kitab Muwatta. Bahkan sampai sekarang ada sebagian ulama melebihkan Muwatta daripada Bukhari, walaupun kebanyakan melebihkan Bukhari. Dengan dia dah hafal hadis beribu-ribu, tak pernah dengar kot hadis larangan. Secara kita yang tak faham hadis pun tuan-tuan tahu tak boleh puasa hari Jumaat semata-mata. Takkan Imam Malik tak tahu? Jadi itu pula persoalan dia. Jadi kalau kita tengok sebagai contoh sini, ya, Imam Nawawi sendiri dia kata kenapa yang tak boleh puasa pada hari Jumaat semata-mata tu. Jadi biasa orang sebut ada 2 hujah. Hujah yang pertama adalah kerana bimbang orang terlalu mengagung-agungkan hari Jumaat sebagaimana Bani Israel mengagung-agungkan hari Sabtu. Tapi hujah itu pun Imam Nawawi kata wahaza batil. Hujah ini batil, tak betul. Kerana kalau kita kata bimbang mengagungkan hari Jumaat, bukankah pada hari Jumaat tu ada sembahyang Jumaat?
Jumaat, itu pun mengagungkan hari Jumaat. Bukan pada hari Jumaat ni banyak perkara-perkara sunat yang lain, itu pun sudah dikira mengagungkan hari Jumaat. Jadi hujah tadi batil. Ada yang kata tidak boleh puasa pada hari Jumaat kerana dibimbangi orang anggap puasa itu wajib. Imam Nawawi berkata wahza batil aidan, ini pun batil. Kalau kita kata Nabi larang puasa Jumaat semata-mata kerana bimbang orang kata puasa Jumaat wajib, bagaimana puasa hari Isnin? Tak bimbang kalau orang kata puasa Isnin itu wajib. Jadi yang poin menariknya tuan-tuan, Imam Nawawi pun tak ada hujah yang kuat menyatakan apa faktor larangan, melainkan faktor larangannya adalah Nabi tak bagi, itu je. Apa sebab? Allah Alam. Tak tahu. Dia pun sendiri tak setuju dengan beberapa sebab yang dikemukakan. Cuma adalah ulama lain sebut begini, yang larangnya sebabnya hari Jumaat ni hari kita kena ibadah kuat, kena doa banyak, kena selawat banyak, kena buat semayang banyak. Jadi kita kena tenaga. Bila kita selawat banyak, maka kita dahaga, kita nak minum air. Bila kita semayang banyak, kita penat, kita perlukan makanan. Maka disebabkan kita ni nak kekuatan, kita nak minum air, kita nak makan bagi tenaga kita kuat, maka sebab itulah hari Jumaat kurang elok untuk kita puasa. Sebagaimana orang yang berada di padang Arafah pada 9 Zulhijjah tak elok puasa. Kita di Malaysia ni elok puasa, sunat puasa, hari terbaik. Tapi bagi orang yang berada di padang Arafah tidak sunat puasa, bahkan tidak cantik puasa. Yang cantiknya tak makan, supaya ada kekuatan untuk berada di padang Arafah dan dapat memanfaatkan ibadah yang lain di padang Arafah tersebut. Jadi itu hujah yang paling kuat lah tuan-tuan. Mungkin itu hujah yang paling kuat. Tapi bagi Imam Malik tak ada. Bagi Imam Malik larangan itu mungkin larangan sementara sahaja, supaya kita ni tak sama dengan Yahudi. Zaman sekarang tak ada masalah dah. Jadi wallahu a'lam. Tak berani saya lebih-lebih ya. Senang-senang tak payahlah puasa tuan-tuan. Puasa lagi lain lah, senang-senang. Yang kita bincang ni sekadar nak dapat ilmu je. Apa hujah-hujah dia. Kalau tak ada salah, boleh saya tutup lah. Oh, banyak kali Nabi tertinggal. Sekejap Dia ada hadis dia tu. Sekejap, saya nak ingat. Perang tu saya betul ke Nabi dan para sahabat tertinggal beberapa kali solat dalam perang Khandaq? Satu, memang ada hadis yang sahih Bukhari yang tersebut, yang Nabi tertinggal solat asar itu, lalu diqada selepas solat maghrib. Nabi tinggal solat asar, Nabi qada lepas solat maghrib. Sayyidina Umar solat asar tu di hujung-hujung waktu, Nabi tak sempat. Kemudian Nabi tinggal beberapa solat tu ada, tapi saya tak ingat hadis tu macam mana. Yang Nabi tertinggal solat zuhur, asar, maghrib, isyak rasanya. Tapi tak tahu, tunggu dulu dah, saya cek balik. Itu ingat-ingat saya. Hadis itu ulama bincangkan juga. Dan jawapan ulama berikan adalah Nabi terlalu sibuk, tak sempat solat. Dan ketika perang Khandaq, solat khauf belum lagi disyariatkan. Solat masa perang tu belum lagi disyariatkan. Jadi zaman pada peringkat awal tu kena sembahyang macam biasa lah. Kena berdiri hadap kiblat apa, kerana solat perang belum lagi disyariatkan. Bila solat perang belum disyariatkan, Nabi dan beberapa sahabat ini tidak sempat untuk mengerjakan solat secara sempurna tadi, berdiri menghadap kiblat dan sebagainya. Jadi tertinggal dan diqada pada waktu isyak 4 solat. Seingat saya memang ada yang tertinggal 4 solat itu. Disebabkan solat perang belum disyariatkan. Allah Allah. Nanti bang saya cek balik ya bang. Tapi seingat saya memang ada hukum benda tu. Allah Allah. Boleh ya kita untuk kita maaf banyak tuan-tuan, ambil sedikit masa pada malam ini. Penutup saya adalah, apabila kita melihat perbahasan ulama sedemikian rupa, bukan kita nak mengelurukan tuan-tuan ya,
Saya bawa perbincangan ini pun saya kira sesuai untuk dibincangkan di tempat tuan-tuan semua. Kalau di tempat yang lain kita tak boleh bincang terlalu pelik-pelik sangat. Tengok tempat. Ada tempat yang lebih pada amalan, ada tempat lebih pada perkongsian apa doa yang boleh dibaca, apa zikir yang boleh dibaca, begitu ya. Tapi di tempat tuan-tuan saya kira sudah ramai ustaz yang cerita tentang amanah, cerita benda lain. Jadi kita sikit-sikit masuk pasal perbahasan itu. Bagi saya tak ada masalah, tuan-tuan insya-Allah boleh menerima. Jadi bila kita lihat pelbagai pandangan itu, fahamlah kita bahawa ilmu ni terlalu luas dan tak boleh kita sempitkan semata-mata dengan pandangan kita. Bila kita tengok satu benda berlaku dan kita pun rasa benda tu bertentangan dengan adat kebiasaan yang kita buat, lalu kita nak kata benda tu salah, tuan-tuan, tak boleh. Sebab kemungkinan apa yang dilakukan oleh dia itu lebih tepat daripada apa yang kita faham selama ini. Ya, paling kuranglah sebagai contoh, saya ingat orang ada sibuk kata pasal hadis wanita dikahwini kerana 4 perkara. Tunkahul mar'ah li arba' li jamaliha, dikahwini perempuan itu kerana 4. Kerana cantik dia, kerana keturunan dia, kerana apa lagi? Harta dia, dan kerana agama dia. Fasfar bizatiddin taribat yadak, pilihlah yang beragama, untung kamu, ya. Jadi kebanyakan orang, bahkan ditulis mana-mana artikel pun sebut syarat wanita dikahwini 4 dan syarat lelaki dikahwini pun 4 yang sama juga. Dia letak sebagai syarat tu. Jadi kalaulah kita kata syarat perempuan, kita nak pilih orang perempuan mesti comel, tuan-tuan. Kita tanya pula macam mana yang tak berapa comel. Yang paling mudah, comel ini benda yang bukan objektif. Ada orang anggap benda tu comel, kita anggap benda tak comel. Tapi tuan-tuan, kita kena terima walaupun dia benda yang subjektif, tetap ada wanita yang biasa, tetap ada yang tak berapa comel, tetap ada yang comel. Macam orang lelaki sama je. Ada yang handsome, ada yang biasa, ada yang tak handsome, biasa. Jadi macam mana dengan syarat? Kalau macam mana pun dengan perempuan yang tidak kaya, miskin sebagai contoh? Bagaimana dengan keturunan yang tak berapa mulia, keturunan orang biasa-biasa aja? Jadi tuan-tuan sekalian, kesian juga orang perempuan yang tidak mencukupi 3 syarat tadi, kecuali agama je dia okey. Agama dia okey. Dari sudut comel tak berapa comel sebagai contoh, ya. Itu bukan kita mengatakan siapa ini umum. Dari sudut keturunan biasa je. Dari sudut harta tak berharta, orang biasa. Jadi kesian juga mereka. Jadi sebenarnya hadis itu yang salah difahami, tuan-tuan. Begitu lama salah faham. Yang betulnya maksud Nabi tunkahul mar'ah li arba', biasanya orang perempuan dikahwini kerana 4 faktor. Biasanya yang berlaku. Biasa berlaku kalangan kita ni, ada orang pilih sebab comel. Ada kadang-kadang orang pilih sebab harta, kaya ni, untung kahwin dengan dia. Ada orang pilih sebab dia keturunan yang molek-molek, orang nak tok guru. Tak kira dah siapa dia belajar mana pun, yang penting dia tok guru. Jadi ada orang yang tengok pada faktor-faktor tersebut. Maka Nabi kata pilihlah yang faktor agama, baru kamu untung. Faktor-faktor lain itu bukan syarat. Yang comel, yang nasab keturunan, yang harta itu bukan syarat. Nabi kata biasanya wanita dikahwini sebab faktor-faktor begini. Yang kamu pula kena pilih wanita yang beragama. Tengok tuan-tuan, begitu lama kita salah faham tentang hadis ini, sehingga dikembangkan dalam TV dan sebagainya. Dan terakhir tuan-tuan, ada seorang ustazah, seronok saya semalam pun saya dengar dia, Allah seronok ustazah ni. Dia baru, saya rasa dia baru masuk dalam radio IKIM, masuk TV pun mungkin, wallah alam, saya tak pasti. Tapi rasa ni pula ralat apabila dia sebut antara adab-adab kita ni, bila masuk bilik air kena tutup kepala, kata dia. Sebab kalau tak tutup kepala nanti syaitan kencing atas kepala kita. Jadi saya, kalau boleh saya nak tanya satu soalan kepada ustazah. Tapi saya suka ustazah ni, dia penyampaian cukup baik, pandai dia attract orang. Tapi persoalan yang boleh saya nak tanyakan, ini adalah amalan kita dulu lagi. Banyak kali saya jumpa dia tak ada kopiah, dia angkat baju dia begini, tutup. Payahnya nak bayar kecil dengan angkat baju macam ni pula. Kalau yang ada hook tu tak apalah, boleh tutup mudah. Ni nak angkat pula, dia luar pakai kopiah, masih bila aja pakai kopiah. Sebab bimbang syaitan kencing atas kepala. Persoalan mudah saya nak tanya ustazah tersebut. Ustazah, kalau rumah ustazah ni toilet sekalinya bilik air, kan biasa rumah orang ni toilet sekali bilik air. Jadi ustazah mandi tu tutup kepala ke tak tutup kepala? Tak ada orang mandi tutup kepala, tuan-tuan. Kalau tak tutup kepala, ini berarti syaitan kencing atas kepala kita.
Kalau bil air tu sekarang toilet. Kalau kita kata bil air saja mungkin syaitan tak kencing. Ni toilet yang syaitan kencing. Sekarang ni kalau toilet sekali bil air. Adakah bila kita masuk dalam toilet bil air, kita pun kena tutup kepala kita, tuan-tuan? Bukankah Nabi SAW menyatakan bila kita masuk bilik air, bacalah doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, syaitan akan lari. Bahkan saya sendiri, saya anggap benda ni mulia, bawa dalam solat. Bila masuk bilik air, tak cantik saya nak bawa benda ni, sebab dia boleh ditanggalkan. Takkan saya nak tanggal baju Melayu? Payah. Nak tanggal baju Melayu, nak masuk pula, nak pakai balik. Tapi kopiah mudah tanggal. Saya tanggal, letak di luar, baru masuk. Kerana ini untuk dibawa dalam solat, mudah ditanggalkan. Yang payah tanggal, kita lain. Jadi itu adalah adab yang salah difahami. Maka kita perlu luruskan semula dengan kefahaman yang sahih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.